Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalida Amaini binti Kada Aman daripada Sekolah Kebangsaan Datuk Ariskin Singh akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bahasa di Martabat Nusa Berdaulat. Kuih lepat bingka ketupat, beli kuaci bersama belita. Bahasa di Martabat Nusa Berdaulat, rakyat harmoni masyarakat sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Persen Hakim yang arif lagi bijaksana serta adil menegakkan neraca pertimbangan. Seterusnya hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa di Martabat Nusa Berdaulat. Begitulah indahnya tajuk pidato saya pada hari ini. Sebelum itu, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran, manakala martabat bermaksud darjat, tingkat atau tingkat kedudukan pada masyarakat. Nusa pula bermaksud tanah air atau tempat tumpah darah kita. Akhir sekali, berdaulat membawa pengertian mempunyai kedudukan yang tinggi atau berwibawa. Berdasarkan pengertian saya telah sampaikan, ingin saya simpulkan bahawa bahasa di Martabat Nusa Berdaulat ialah bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang berdaulat di negara kita, yang memainkan pelbagai fungsi proaktif sama ada dalam bidang ekonomi, politik, perpaduan atau antara hubungan antara bangsa yang mampu mengangkat martabat bahasa ke arah yang lebih berprestij dan menjadi kebanggaan kepada sesiapa sahaja yang menuturkannya hingga ke seantero dunia. Saya mulakan pidato saya dengan kata kunci pertama. Bahasa di Martabat Nusa Berdaulat sebagai lambang perpaduan. Sesungguhnya negara kita memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian negara. Dalam usaha melonjak status negara berpendapatan tinggi untuk menjamin kesejahteraan hidup pelbagai kaum, perpaduan merupakan nadi utama yang perlu diperkukuh dari semasa ke semasa untuk berdepan dengan dunia global tanpa sempadan. Usaha untuk membina negara bangsa yang bersatu padu ini sebenarnya dapat dilakukan jika rakyat di negara ini mengerti akan kepentingan bahasa Melayu sebagai tonggak perpaduan setiap rakyat di Malaysia. Di sini, jelaskan bahasa di martabat akan dapat merealisasikan negara berdaulat kerana keutuhan perpaduan yang dibentuk melalui penggunaan bahasa Melayu akan diperlihatkan kebersamaan dalam setiap tindakan warganya. Natijahnya, negara kita akan tetap dihormati seantero dunia kerana dapat menguruskan rakyatnya yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai wadah utama pengukuhan perpaduan kaum. Kata kunci yang kedua, bahasa di Martabat Nusa Berdaulat sebagai memperkasa tamadun bangsa. Hadirin sekalian, sejarah membuktikan bahawa tamadun yang dibangunkan oleh manusia memerlukan satu sistem bahasa yang baik bukan hanya untuk berkomunikasi tapi juga mampu mengungkap nilai keintelektualan, merancang kegiatan ekonomi dan rutin kehidupan seharian. Hakikatnya, keperkasaan sesuatu tamadun amat bergantung pada keupayaan bahasanya, menterjemah kepada amalan kehidupan dan produktif serta menjamin tamadun bangsa dihormati oleh warga antarabangsa. Hakikatnya, bahasa Melayu telah berjaya menepasi ujian masa dan zaman. Pada masa ini, pelbagai usaha sedang dilakukan untuk mengembang dan memperkasakan penggunaan bahasa Melayu baik di peringkat nasional maupun antarabangsa. Seiring dengan perubahan teknologi yang berkembang pesat tanpa menunggu sesiapa yang alpa, kita mahu mengulangi sejarah kegemilangan bahasa Melayu dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai pengungkap ilmu. Bahasa Melayu telah dimartabatkan, sudah tentu bahasa Melayu sudah mampu duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa yang lain sekaligus menjadikan negara kita sebuah negara yang berdaulat dan diiktiraf di peringkat antarabangsa kerana kewibawaan bahasa tersebut tidak dapat lagi dinafikan kemampuannya. Natijahnya, tamadun sesuatu bangsa itu akan dihormati oleh warga dunia.
Realitinya, bahasa Melayu turut berdepan dengan cabaran era teknologi maklumat dan komunikasi serta gelombang perubahan ilmu dan informasi yang berubah dengan pantas. Dalam hal ini, semua pihak perlu bekerjasama untuk memperkukuh peranan bahasa Melayu dalam dunia teknologi supaya kita tidak ketinggalan serta berusaha mempertabatkan bahasa Melayu. Kesedaran mengenai pentingnya menerapkan sikap cinta akan bahasa Melayu perlu dipupuk dalam kalangan semua peringkat usia dan dalam kalangan semua kaum. Dalam era globalisasi ini, abad ke-21 ini, kepentingan bahasa Inggeris tidak dapat kita nafikan. Namun demikian, dalam masa yang sama, bahasa Melayu tidak wajar dipinggirkan kerana bahasa kebangsaan sebuah negara menggambarkan identiti negara yang harus didaulatkan dan diperkasakan menjadi negara ini sebuah negara yang berdaulat. Kata kunci ketiga, bahasa Melayu perlu memiliki nilai komersial. Hadirin sekalian, bahasa Melayu yang menjadi bahasa kebangsaan harus diberi nilai ekonomi dan komersial seiring kemajuan negara yang bercita-cita untuk menjadi sebuah negara yang maju dan berkapita pendapatan rakyatnya yang tinggi dan membanggakan. Bahasa Melayu seharusnya tidak mampu merungkai keresahan dan ketidakyakinan sesetengah pihak dalam bidang ekonomi dan tidak keyakinan sesetengah pihak dalam bidang ekonomi global, lebih-lebih lagi menerkai dunia teknologi maklumat dan komunikasi tanpa diragui kemampuannya. Usaha meletakkan bahasa Melayu di landasan yang betul perlu diperkukuhkan oleh semua pihak yang berkepentingan dan berusaha menambah nilai sebagai bahasa yang memiliki nilai komersial dan ekonomi. Secara tidak langsung, kita telah berusaha memertabatkan bahasa Melayu yang mampu mendaratkan negara kita dalam kelasnya yang tersendiri. Kewibawaan sesuatu bahasa sebelum dapat dimartabatkan berkait rapat dengan nilai ekonomi dan komersial untuk memajukan sesebuah negara. Sebagai contohnya, pada masa ini, negara China telah menjadi sebuah negara kuasa gergasi ekonomi dunia. Sebagai contoh, ramai dalam kalangan masyarakat dunia berusaha mempelajari bahasa Mandarin bertujuan untuk menguasai ekonomi dunia. Negara yang tidak ekonominya berkembang pesat secara tidak langsung, bahasa yang juga turut berkembang dengan pesat sekaligus mengangkat maruah dan jati diri negara tersebut. Kemampuan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi perlu diperkasar agar dapat meyakinkan warga dunia untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang mampu bersaing dengan bahasa-bahasa yang lain, terutamanya bahasa Inggeris dalam urusan ekonomi dunia. Oleh itu, kita sebagai warga Malaysia tanpa rasa was-was dan prasangka bangun bersama mengorak langkah mendaulatkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa sekaligus menjadikan negara kekal dihormati di peringkat antarabangsa hingga pelabur-pelabur asing yakin untuk membuat pelaburan di negara kita. Bahasa di martabat Nusa Berdaulat memerlukan kerjasama yang diutuh oleh semua peringkat, sama ada di peringkat kerajaan, sektor swasta maupun warga negara Malaysia. Tidak dapat dinafikan nilai ekonomi bahasa Melayu tidak setinggi dan dikecapi bahasa Inggeris yang lebih mempunyai nilai komersial di peringkat dunia. Sebagai bahasa rasmi negara, bahasa Melayu perlu memiliki nilai komersial yang diyakini masyarakat antarabangsa selain memiliki nilai budaya yang tinggi untuk memupuk unsur jati diri kepada rakyat negara ini. Kesimpulannya, sudah tiba masanya rakyat Malaysia memberi pertimbangan serius memertabatkan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan dan kehidupan seharian sekaligus menjadikan negara kita sebuah negara yang maju yang terkenal di seantero dunia. Sehubungan itu, bahasa Melayu yang menjadi wacana penting untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan penting untuk harus berfungsi sebagai pemangkin mengekalkan warisan selain berperanan sebagai lambang jati diri negara kita yang mampu mendaulatkan negara kita. Bahasa Melayu perlu dimartabatkan secara bersungguh-sungguh selain diberi penghormatan sejajar dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan tidak lagi dianaktirikan di bumi bertuah ini oleh setengah pihak agar negara kita kekal dihormati oleh mata dunia sebagai negara berdaulat. Sekian sahaja video saya. Sekian, terima kasih.